Belum betul-betul ni. Minta penuhkan sini. Minta penuhkan. Minta penuhkan. Adik-adik yang keluar tu penuhkan sini. Banyak lagi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belum kuat lagi. Kita nak dengar semua macam ke? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru semangat. Baru kumpulan nasyid dia nak buat semangat lepas ni. Okay, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat dipertemukan dalam satu program ceramah perdana fitnah akhir zaman yang akan menggegarkan jantung anda, yang akan mendebarkan anda pada malam ini. Anda sudah bersedia? Bersedia atau tidak? Kalau bersedia, oleh itu kita nak, sebelum saya memanggil kumpulan nasyid yang paling teraris buat masa ini di Pasaran Jengka, saya nak beri cerita sikit tentang biodata. Kumpulan ini nama dia Sautul Imtiaz, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Pusat Jengka. Pengurus dia ialah Ustazah Intan Nazira. Mana pengurus dia? Tak ada pengurus. Jurulatih dia Ustaz Azman dan Ustazah Masrina. Dan ada ditubuhkan pada tahun 2011. Kejayaan dicapai mewakili daerah Maran dan berapa kali naik johan Festival Nasyid Sekolah Menengah peringkat negeri Pahang. Kejayaan terbaik naik johan Bintang Nasyid Mukmin peringkat negeri Pahang Ahad baru-baru ini. Masih panas lagi tuan-tuan. Johan-johan terus beraksi di depan tuan-tuan pada malam ini. Kumpulan ini akan mewakili zon Jengka di pertandingan Festival Nasyid peringkat daerah Maran pada 31/3/2015. Kita mohon supaya kumpulan ini mencapai kejayaan. Johan, asyik nak johan, depan ni kita naik johan. Bila beraksi kat Jengka Mahkota ni biasanya naikkan johan lah, insya-Allah. Dan sesiapa yang kepada sponsor-sponsor yang berminat untuk sponsor kumpulan nasyid ini, boleh berhubung dengan pengurus beliau pada malam ini, insya-Allah. Dan oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan Sautul Imtiaz. Mana kamu awak tak tepuk. Lihat dia macam tu tepuk. Gaya ni pun tepuk. Tak main kenal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Allah 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 Dengarkanlah lagu kami yang pertama, yaitu Kalam Keamanan. Al-Quran huwal hadi li awailina wa awakhirina Khalifatillah fid dunya Khalifatillah fid dunya wasilatan ila mardatillah. Keamanan seluruh alam membawa cahaya, luhur suci agama Islam penyinar di jiwa. Seisi alam tiada sengketa, hidup bersaudara. Seisi alam aman bahagia, hidup sejahtera. Diturunkan kalamullah penyuluh kegelapan, dibekalkan jadi pedoman sepanjang zaman. Diturunkan kalamullah penyuluh kegelapan, dibekalkan jadi pedoman sepanjang zaman. Allah 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 Allahu Allah. Dalam kehidupan kita jangan mudah berprasangka, jangan kita terleka dalam kelalaian. Dunia globalisasi, dunia tanpa sempadan, hargai iman, terpelihara keamanan. Titip keislaman dalam kehidupan, marilah amalkan harmoni ummah dalam ketenangan, sarwa jaga diamankan. Titip keislaman dalam kehidupan, marilah amalkan harmoni ummah dalam ketenangan, sarwa jaga diamankan. Allah Allah Allah
Allah, 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 Allahu Allah. Hayatilah Al-Quran, ambillah pengajaran, akidah diterapkan, istiqamah amalan. Ayuhlah wahai rakan, bersama berganding bahu, bentuk masyarakat harmoni, bersatu padu, bergerak bersama, pacu keamanan daulat diagungkan, tonggak utama, jadikan Al-Quran deras keamanan. Bergerak bersama, pacu keamanan daulat diagungkan, tonggak utama, jadikan Al-Quran deras keamanan. Allah, 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 Allahu Allah. Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Terimalah lagu kami yang kedua, yaitu Maruah Diri Cerminan Peribadi. Anugerah ilahi, sebaikan di sanubari, rasa cinta hargai diri, maruah setiap insani. Kemuliaan diri dijaga, aurat sempurna dipelihara, busana indah penyejuk mata, maruah insan suluhan jiwa. Oh, jalinkanlah persaudaraan, lahirkanlah rasa kemesraan, kukuhkanlah ukhuwah dengan tautan rahmah, hidup penuh barokah, moga diberkati Allah. Hormati saudara, hargai keluarga, susah dan senang hadapi bersama. Hormati saudara, hargai keluarga, susah dan senang hadapi bersama. Saling nasihat menasihati, saling mengingat mengingati, bekerja sama amalan murni, saling ziarah, hai saling hormat,
jauhilah persengketaan, hindarilah perselisihan, eratkanlah sila perhubungan agar bahagia berkekalan. Jauhilah persengketaan, hindarilah perselisihan, eratkanlah sila perhubungan agar bahagia berkekalan. Kurniaan Rabbi, pancarkanlah di naluri maruah setiap insani, cerminan peribadi. Ha ha Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi'allah, Muhammadul Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi'allah, Muhammadul Mustafa. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia. Nasyid, persembahan nasyid daripada Sautul Imtiaz. Okey atau tidak? Anda mau dengar lagi? Nak lagi? Nak dengar? Nak saya nyanyi? Tak payah. Saya boleh nyanyi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Macam ada bunyi kau. Okey. Jadi, tuan-tuan, itu dia Sautul Imtiaz. Terima kasih kepada Sautul Imtiaz. Okey. Seterusnya, melayang serindit di atas permata, terbah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang saya hormati pengurusi Surau Taman Jengkem Mahkota, Ustaz Zaki bin Abdul Latif, pengurusi KRT Taman Jengkem Mahkota, Encik Asmuni, Encik Supian bin Asmuni. Tak maaf. Tetamu undangan kita khas daripada Telaga Biru Sdn Bhd, Dr. Zahazan Muhammad pada malam ini. Nak kena balik kasut ni. Div jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ulama umarok, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang hadir pada malam ini. Selamat datang ke Surau Radatul Jannah Taman Jengkem Mahkota. Pada
malam ini kita ada ceramah perdana khas yang bertajuk Fitnah Akhir Zaman. Yang rasa tuan-tuan semua faham apa itu fitnah akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan agar mengelakkan daripada terjatuh dalam fitnah yang menimpa umatnya laksana malam yang gelap gelita, dengan sabda baginda yang bermaksud, bersegeralah kamu mengerjakan amalan-amalan bagi menolak fitnah yang datang, seperti kegelapan malam yang gelap gelita. Pada sebelah pagi seseorang itu beriman, dan pada sebelah petangnya ia menjadi kafir, dan pada sebelah petangnya ia beriman, dan pada sebelah paginya ia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Sabda Rasulullah SAW, bagi berhubung dengan fitnah yang bermaksud, masa akan menjadi dekat atau pendek, ilmu akan diangkat, fitnah akan lahir, dicampakkan akan sifat bakhil dan berlaku dengan banyaknya harju. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud harju? Baginda menjawab, harju adalah pembunuh. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda telah pun berlaku dalam realiti kita hari ini. Ilmu telah diangkat atau ditarik balik. Ilmu yang dimasukkan ialah ilmu ad-din atau ilmu syarak yang boleh memandu orang Islam kepada kebenaran. Ilmu yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab api neraka di akhirat kelak. Selain itu berlaku pembunuhan di sana sini. Di dalam realiti sekarang sungguh kurang ulama-ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang takut kepada Allah SWT, yang memuliakan sifat-sifat zuhud. Itu maksud fitnah akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan semua. Tak kenal maka tak cinta. Jadi pada malam ini penceramah kita Dr. Zahazan Muhammad merupakan graduan ijazah sarjana muda bahasa Arab dari University of Yarmouk, Jordan. Ijazah sarjana bahasa Arab dari UM dan ijazah Dr. Falsafah juga dari UM dalam bidang balaghah Al-Quran. Beliau adalah mantan pensyarah bahasa Arab UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kini merupakan pengarah urusan Telaga Biru Sedia Berhad. Beliau cukup sinonim dengan kuliah tafsir Al-Quran di radio ikim.fm. Setiap hari semenjak 6 tahun yang lalu, beliau merupakan kolumnis tafsir Al-Quran, majalah Solusi, dan banyak menerima undangan bagi menyampaikan kuliah dan ceramah di seluruh Malaysia. Kepakaran beliau ialah bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan semua, insya-Allah pada malam ini tuan-tuan boleh lihat di sebelah sana ada kaunter Telaga Biru Sedia Berhad. Dulu kaunter Telaga Biru tu dia daripada kumpulan apa tu? Kumpulan Hijaz. Dilahirkan kumpulan Hijaz daripada Telaga Biru. Dan sekarang ni banyak penerbitan buku-buku tentang agama. Tuan-tuan boleh rujuk kepada ni. Malam ni ada diskaun saya rasa. Saya rasa ada diskaun. Dan tanpa melengahkan lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Dr. Zahazan Muhammad untuk menyampaikan ceramah perdana yang bertajuk Fitnah Akhir Zaman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Dr. Zahazan Muhammad untuk menyampaikan ceramah perdana beliau. Sikit cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh
ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Terima kasih Tuan Pengurusi yang sangat bersemangat pada malam ni, ya, dan juga anak-anak Sautul Imtiaz yang menyampaikan nasyid yang cukup mengasyikkan, sehingga saya merasakan macam tak teramak pula nak ceramah, nak ganggu mereka. Dan di hadapan mengumpulkan datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, profesor madya, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dan tak lupa kepada anak-anak, ustaz-ustaz dan juga ustazah-ustazah sekalian. Masya Allah, seronoknya melihat tuan-tuan kumpul pada malam ni. Angin pula bersepoi-sepoi bahasa. Seronok tuan-tuan ni. Ya Allah, rasanya lega hati melihat cuaca yang baik, yang indah pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini merupakan satu tajuk yang besar. Orang Melaka panggil Prof Prof Amin pun ada. Orang Melaka besar. Jadi kalau nak cover semua ni, tuan-tuan tunggu pukul 1 pagi pun tak siap lagi. Boleh ke kakak? Boleh? Kita duduk kat sini. Besok cuti tak? Besok kerja ke cuti? Cuti ke besok? Cuti apa besok? Oh, cuti sekolah. Baiklah. Mana yang sempat kita cuba untuk isikan pada malam ini, dengan harapan mudah-mudahan dapat beramal bersama-sama. Kerana tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang dapat mendengar dan akan mengamalkan apa yang dia dengar itu. Inilah yang menjadi asas yang penting dalam Islam, iaitu bila manusia masuk ke neraka, mereka mengatakan mereka menyesal, kalaulah dapat kami dengar, kami kembali semula ke dunia, ya, kami nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat beramal saleh walaupun sekejap, tapi semua itu merupakan kata-kata yang sia-sia. Jadi tuan-tuan, malam ni tajuk yang diberikan fitnah akhir zaman ni terlalu banyak. Bermula daripada Nabi SAW datang dan Nabi telah menjelaskan inilah tanda kiamat yang paling besar, iaitu kedatangan aku. Ya, dan turunnya ayat daripada iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah yang namanya surah Al-Qamar. Terbelahnya bulan menandakan salah satu dari tanda-tanda akhir zaman, dan dia menjadi satu ujian. Yang dimaksudkan sebagai fitnah itu adalah satu ujian untuk umat Islam. Ujian ini ada yang kecil, ada yang besar. Ya, yang besar nanti, yang paling besar sekali sampailah kepada tahap matahari terbit di sebelah barat, dan pada masa itu pintu taubat sudah pun ditutup untuk sekalian manusia. Sebelum itu ada satu fitnah yang besar juga tuan-tuan, dan ini sangatlah penting untuk kita ingatkan, kerana tiada seorang Nabi pun melainkan mereka mengingatkan umatnya tentang peristiwa tersebut, iaitulah fitnah Dajjal. Ya, Dajjal ini adalah merujuk kepada seorang manusia yang berkelakuan luar biasa, degil dan engkarnya pada perintah Allah, hingga akhirnya dia telah pun mengaku menjadi Tuhan. Dan bila dia mengaku menjadi Tuhan lah, Allah Subhanahu Wa Taala membutakan matanya sebelah tuan-tuan, sehingga matanya tersembul keluar macam Pirate of Caribbean pula anak-anak. Kena tengok Pirate of Caribbean. Dia mata dia tak nampak sebelah ke? Ustaz pun tak berapa tengok pun, tertengok-tengok je sekali-sekala. Oh, dia tak buta sebelah kan. Tapi yang dimasukkan di situ, Dajjal ini bila dia mengaku dia menjadi Tuhan dan minta kepada manusia untuk menyembahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan butakan matanya sebelah, dan tertulislah di kepalanya perkataan kafara, iaitu kuf, yang berarti kafir dan juga ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah para ulama dalam Sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan bahawa dia sudah muncul di satu kepulauan yang pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat Nabi dari keturunan Arab Kristian yang kemudian masuk Islam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku telah melalui satu kepulauan dan aku melihat seorang yang besar tubuhnya, terikat terantai, dan di luarnya ada seekor binatang namanya Jassasa. Jassasa. Ya, Jassasa ini adalah seekor binatang yang pelik dan tidak pernah kita lihat di tempat lain, iaitu kepala dengan ekornya sama, tiba-tiba dia boleh bercakap dengan bahasa Arab, tuan-tuan. Ini peristiwa yang pelik dan Nabi SAW telah membenarkan perkara itu. Lantas baginda bersabda, itulah Dajjal. Jadi daripada riwayat ini menunjukkan bahawa Dajjal sudah pun ada, cuma belum keluar pada tempatnya lagi. Anak-anak yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam Islam kita diajar oleh Nabi SAW untuk baca, bahkan untuk menghafaz 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi. Kerana orang yang mengamati, menghayati surah Al-Kahfi ini, dia akan ada satu pendinding daripada gangguan Dajjal ini, tuan-tuan. Dajjal ini, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahawa Dajjal ini ada 30 orang daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman kita pada hari ini. Dan akan berlanjutan lagi keluar Dajjal. Dajjal yang dimasukkan 30 orang ini, mereka adalah golongan yang mengaku menjadi Nabi. Mereka adalah golongan mengaku menjadi Nabi. Pada peringkat awalnya, seorang bernama Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni pernah hidup pada zaman Nabi. Dia masuk Islam, tapi dia melihat pengaruh yang diperoleh oleh Nabi. Dia rasa hasad, dia rasa dengki. Kalau Muhammad boleh kumpulkan pengaruh sebegini ramai, aku pun mampu juga. Dan dia pula seorang yang dihormati dalam kaumnya di Najd, ya, maka dia telah meminta rakyat, pengikut-pengikutnya di kawasan tersebut supaya membenarkan dia sebagai seorang Nabi. Lantas dia mengutus surat kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa bumi ini dibahagikan kedua bahagian. Di utara engkau ambil, di selatan aku ambil. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Tetapi golongan Quraisy ini berlebih-lebihan pula. Walaupun bumi telah dibahagikan kepada dua, satu di atas, satu di bawah. Bawah milik aku, atas milik engkau, wahai Muhammad. Ya, Musailamah ni seorang pendusta. Dajjal ni, tuan-tuan, merujuk kepada dusta. Kalau sebut Dajjala yudajjilu tadjilan, maknanya berdusta. Itu kata para ulama dalam kamus-kamus mereka. Jadi kalau kita susu galuh, kita lihat susu galuh, penipu-penipu yang ada dalam sejarah umat Islam ni, tuan-tuan, bermula daripada Musailamatul Kazzab. Dia cuba untuk tiru Nabi. Nabi SAW satu hari datang seorang mengadu matanya sakit. Sayyidina Ali dalam riwayat ini matanya sakit. Nabi telah pun meludah ke matanya, begitu, dan matanya sembuh. Peristiwa itu sampai kepada Musailamah, dan salah seorang pengikutnya pun kena sakit mata. Musailamah pun nak tunjukkan dia juga ada mukjizat macam Nabi SAW. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia dengar Nabi meludah mata Sayyidina Ali terus pulih daripada penyakit tersebut, maka dia buat juga. Dia ludah mata pengikutnya itu, tuan-tuan. Apa jadi, tuan-tuan? Terus buta mata orang tu, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia dengar Nabi mendoakan kepada air telaga. Kat Madinah ada satu telaga. Telaga ni kering, tuan-tuan. Maka Nabi SAW telah pun mendoakan telaga ini. Nabi berkumur-kumur, masukkan air kumuhan Nabi itu ke dalam telaga itu. Airnya membuak-buak keluar. Tapi pada hari ini telaga ini telah ditutup, bimbang orang melakukan benda-benda syirik padanya. Sampai ke hari ini mukjizat Nabi SAW pada telaga tersebut. Musailamah dengar Nabi mendoakan pada telaga itu membuak-buak airnya keluar, mancut-mancut, mancar-mancar. Maka dia juga ludah pada sebuah telaga dekat tempatnya, terus kering airnya. Walaupun demikian, yang herannya pengikut-pengikut yang ta'assub dan fanatik itu berkata, wallahi, demi Allah, walaupun pembohong di kalangan kami ini kami tahu pembohongannya, ia lebih baik daripada benarnya si Quraisy itu. Merujuk kepada Nabi SAW, merujuk kepada Ibnu Talib itu, merujuk kepada keturunan Ibnu Talib itu. Dia benar, kami tetap tidak akan mengikutinya, kami ikut ini dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ini orang-orang sesat punya ideologi. Dalam hidup bukan ikut yang benar, tapi ikut datuk nenek moyang, ikut orang-orang yang terpengaruh di kalangan mereka. Ya. Dan kemudian Musailamah ni dibunuh, tuan-tuan. Dibunuh oleh salah seorang yang pembunuh yang terlibat bunuhnya adalah Wahsy. Wahsy ini punya sejarah yang hebat dalam Islam, kerana dia lah yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW dalam perang Uhud.
Dan dia telah berkata selepas masuknya ke dalam Islam, aku akan gunakan pedang ini yang pernah aku bunuh manusia yang paling dikasihi oleh Rasulullah, aku akan gunakannya juga untuk membunuh manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ya, maka tuan-tuan, matilah si Musailamatul Kazzab di tangan beberapa orang sahabat, antaranya Wahsy. Kemudian muncul lagi Dajjal yang berikutnya, namanya, tuan-tuan, beliau adalah seorang daripada Yaman. Beliau ini mempunyai pengaruh yang besar kepada penduduk Yaman kerana dia seorang yang tinggi, seorang yang terhormat, seorang yang dipandang mulia oleh kaumnya, dan dia juga telah mengaku menjadi Nabi. Dan akhirnya beliau telah dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami, salah seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi sangat cinta kepadanya. Nabi mendoakan keberkatan dan kebaikan untuknya. Kemudian zaman bersamaan muncul lagi Ghulam Mirza Khan. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, ya, diceritakan tentang Ghulam Mirza Khan. Beliau juga seorang Dajjal yang mengaku menjadi Nabi, ya, dan akhirnya beliau telah pun mati dalam keadaan hina, itu dalam toilet, tubuhnya hancur. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tidak ada seorang pun yang mengaku menjadi Nabi, melainkan dia akan dibunuh orang. Ni Dajjal ni, tuan-tuan. Sehingga yang terakhir sekali, Ghulam Mirza Khan mati dalam keadaan yang hina, walaupun tidak dibunuh orang, tapi tubuhnya hancur, tubuhnya menjadi seperti serbuk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dan hilang dalam tandas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di Malaysia pun tak kurang juga hebat, sampai ramai Dajjal ini ada pula yang mengaku jadi Tuhan Harun namanya, dan ada pula pengikutnya, dan ada pula orang yang berlatar belakangkan agama pun mengikutinya. Ayah pin salah seorang daripada Dajjal ni, tuan-tuan. Dan begitu juga dalam golongan Arqam yang pernah sesat sampai ke tahap mengatakan tuan guru mereka itu merupakan seorang Nabi, dan mengucapkan salawat ke atas mereka. Ini juga golongan Dajjal, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, alhamdulillah benda ini telah dapat dikekang, dan mudah-mudahan para pengikutnya itu kembali ke siratan mustaqim, balik semula. Inilah cerita-cerita tentang Dajjal. Dan Dajjal yang paling besar nanti yang akan muncul akhir zaman, inilah esok Nabi SAW. Munculnya pada waktu Imam Mahdi sehingga datangnya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS akan berjaya membunuhnya. Dan Dajjal ini merupakan seorang pendusta. Digambarkan waktu hidup dia ketika datang masanya 40 tahun yang pertama, tuan-tuan. Dia datang 40 tahun. Dia datang cuma 40 hari, maafkan saya, 40 hari saja. Tapi Allah SWT telah menguji umat manusia 40 hari itu. Hari pertamanya seperti setahun panjangnya, tuan-tuan. Setahun panjangnya. Satu hari itu macam setahun. Hari yang kedua yang dilalui oleh si Dajjal ini macam sebulan. Dan hari yang ketiga panjangnya macam seminggu. Jadi maknanya 40 hari dia datang ni, tuan-tuan, seolah-olah macam 14 bulan 14 hari. Betul tak? Kerana satu hari itu macam setahun, dah jadi 12 bulan. Lepas tu hari yang kedua macam sebulan, satu hari itu macam sebulan, dah jadi 13 bulan. Betul tak? 40 tolak dengan 2, tinggal lagi 38 kan? Lepas tu hari yang ketiga tu macam seminggu. Kalau tadi campur, dah jadi 13 bulan, 14 bulan, tuan-tuan. 14 bulan, 14 hari dia duduk. Tetapi dia telah menimbulkan banyak masalah kepada manusia, iaitu satu dunia dia berjalan, tuan-tuan. Cuma dia tidak berjaya menerobos masuk ke Mekah dan juga Madinah. Kerana kat dua-dua tempat ini Allah SWT mengutuskan para malaikat yang sangat kuat untuk menjaga kedua tempat yang mulia ini daripada ceroboh oleh si Dajjal. Dajjal ni, tuan-tuan, dia didatangkan Allah pada musim kemarau yang sangat teruk sekali menimpa umat manusia. Dan pada masa itu tidak ada benda untuk mereka makan, sehingga kepala seekor lembu pun lebih berharga daripada wang yang nilainya 100 dinar, tuan-tuan. Dalam hadis menyatakan seperti itu. 100 dinar ni, tuan-tuan, jangan ingat macam 100 ringgit, tuan-tuan. Kerana 1 dinar dalam perkiraan bank negara pada hari ini adalah sama dengan 800 ringgit. Maka kalau 100 dinar berapa, tuan-tuan cuba kira sekejap. 100 dinar kali dengan 800 berapa? Berapa? Iya, 80,000. Kalau 1 dinar sama dengan 800 ringgit. 10 dinar sama dengan 8,000, betul? Kalau 100 dinar 80,000, betul? Betul lah, 80,000. Ya,
Pada masa itu satu dinar lebih tidak dipandang orang banding dengan kepala lembu yang tidak berharga selama ini orang tak makan pun tuan-tuan. Sebeli lembu kepala itu ditanam, tapi pada masa itu sangat kelaparan yang dahsyat. Maka Dajjal datang untuk mengumpan orang-orang jahil di kalangan manusia. Siapa yang ikut dia, diberi kepadanya kemewahan, diberi kesenangan, diberi kepadanya tanah menjadi subur, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan ramailah orang jahil yang mengikutinya kerana nakkan habuan dunia. Dia sanggup jual agama seperti yang dibacakan hadis oleh tuan pengurusi awal-awal tadi. Ya, maka manusia yang jahil yang ramai ini yang pentingkan dunia, dia jual agama dia, tuan-tuan. Nak jual agama kenapa? Kerana hidup pada masa sangat susah. Sampai dikatakan ini bukan hadis, tapi ramai orang mengatakan dia hadis. Para ulama muhadis mengatakan dia bukan hadis. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kefakiran, membawa kepada murtad, membawa kepada keluar daripada Islam, membawa kepada kufur. Ini bukan hadis, ini kata-kata para ulama bagi menggambarkan manusia ni kalau dia terpaksa dia jual agama dia untuk kemewahan dunia pun dia akan buat. Memang benar ada asasnya kata-kata ini, tuan-tuan. Jadi pada masa itu yang mengikut Dajjal ini dapat kemewahan, rumah mewah, dapat harta bumi semua keluar, pokok-pokoknya tumbuh subur. Dajjal datang ke situ, jampi tanah jadi subur, tuan-tuan. Tetapi orang-orang beriman ini tidak ada pilihan melainkan menghadapi kesusahan tersebut walaupun miskin, walaupun mati, tuan-tuan. Kerana iman yang menebal dalam diri ini menyebabkan dia sanggup bertahan, sanggup kuat di hadapan fitnah yang berlaku. Ini fitnah, tuan-tuan. Fitnah maknanya satu ujian yang sangat besar. Ya Allah, tuan-tuan berada pada malam ini, duduk begini, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada apa, berpeluh-peluh, betul tak, tuan-tuan? Ini juga satu ujian. Kata Imam Ghazali, orang yang duduk datang ke majlis ilmu untuk dengar ilmu disampaikan, walaupun dia berpeluh, besok ke akhirat peluh-peluh yang keluar pada waktu seperti sekarang ni tidak akan keluar lagi ke akhirat. Semasa matahari berada sejengkal di atas kepala, ataupun sebatu dalam satu riwayat yang lain. Tuan-tuan sabar, tuan-tuan ni. Boleh sabar. Kalau tak sabar saya berhenti tadi. Jadi kembali kepada kisah Dajjal ni tadi. Dajjal telah menyebabkan permukaan bumi Allah beri kepadanya segala kemewahan, kesenangan. Siapa ikut dia jadi senang. Cuma orang-orang yang beriman sahaja, yang teguh imannya, dia tidak akan terusik, tidak akan terpengaruh dengan Dajjal ini. Sehingga Dajjal menjadi marah kepada seseorang ketua seorang beriman yang tebal imannya dan kuat mempertahankan akidahnya. Dajjal panggil dia, "Engkau ni kuat lawan aku akan bunuh kau depan orang ramai. Kau tak percaya aku ni Tuhan kau ya." Dia tangkap orang itu, tuan-tuan, dia sembelihnya depan orang ramai, tuan-tuan. Dipotongnya, dia keratnya habis tubuh tersebut. Sehingga semua orang tercengang, kebingungan, ketakutan melihat apa yang berlaku. Dajjal berkata, "Tengok, aku matikan dia." Sekarang lihat pula, Dajjal hidupkan dia balik semula, tuan-tuan. Bercantum tubuhnya di khalayak ramai melihat peristiwa tersebut. Mereka pun menjadi sangat terkejut lagi sekali. Hiduplah orang ini. Tetapi alangkah terkejutnya sekalian yang hadir, rupa-rupanya yang telah dibunuh tadi, dipotong berdarah ni, tuan-tuan, bercantum balik tubuhnya, jadi sempurna balik. Dia berkata dengan penuh keyakinan, "Sebelum ini aku yakin engkau merupakan Dajjal. Aku yakinlah. Tapi engkau bunuh aku, engkau hidupkan balik, aku bertambah-tambah yakin engkau memang betul Dajjal." La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dajjal menjadi marah bukan kepalang, tuan-tuan. Dia cuba untuk bunuh orang ni kali kedua, tidak lagi berupaya selepas itu. Ya, dia tak nak bunuh, tak boleh. Dan dalam hadis-hadis menunjukkan bahawa siapa yang ikut dia, dia bagi masuk syurga. Orang semua nampak orang tu senang. Siapa yang melawannya dimasukkan ke dalam neraka. Dia boleh bawa syurga dengan neraka tu berjalan bersama-sama dengannya, tuan-tuan. Sebenarnya orang yang masuk neraka itu tidak rasa panas, cuma orang melihat seolah-olah dia kepanasan. Dan orang yang masuk dalam syurga yang ada pada Dajjal ini nampak sahaja dia gembira, padahal tidak ada apa-apa pun yang lebih pada ini. Dajjal pun terus melakukan kejahatan demi kejahatan, walaupun duduknya cuma 14 bulan, 14 hari saja, tuan-tuan. Tapi masa menjadi sangat panjang seperti yang digambarkan tadi. Para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kalau hari yang pertama didatang itu macam setahun, adakah kita perlu semayang 5 waktu saja dalam setahun itu, wahai Nabi? Iaitu matahari terbit pada hari pertama,
berada naik sikit, turun ke sebelah barat untuk terbenam pada hari 365. Ya Allah, bagaimana kami nak sembahyang wahai Nabi? Jawapan Nabi SAW, hendaklah kamu mentaksirkan seperti hari-hari biasa. Contohnya, subuh kita pukul 6 pagi, biasanya zuhur 7 jam selepas itu, pukul 1 tengah hari, lebih kurang. Ya, maka kamu taksirkan waktu. Asar 3 jam kemudian, maghrib 2 jam kemudian, isyak lagi berapa jam kemudian. Maka kamu taksirkan, maknanya walaupun macam setahun panjangnya sehari, tetapi kamu tetap semayang macam 365 hari. Tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, Dajjal kemudiannya berjayalah menyesatkan begitu ramai manusia, hanya sedikit saja yang selamat. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan akhir sekali Nabi Isa pun turun. Nabi Isa turun dan menunjukkan kepada kita bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Dan Nabi Isa juga akan mematahkan salib-salib. Dan Nabi Isa juga akan berjumpa dengan setiap orang Kristian yang ada. Setengah ulama mengatakan peristiwa ini hanya terbatas kepada Asia Barat saja tuan-tuan, Asia Tengah saja, tidak melibatkan tempat-tempat lain. Maka Nabi Isa akan memaksa dia masuk Islam ataupun dia dibunuh. Kerana kamu mengatakan kamu Kristian, kamu ikut aku, sebenarnya aku Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, aku akan bunuh kamu. Ini saja pilihan kamu. Ya. Dan para ulama menjelaskan dan mengatakan tidak, Nabi Isa tidak bunuh babi, dimasukkan di situ adalah benda yang berlainan. Tetapi setengah para ulama hadis mengatakan apa yang Nabi maksudkan itulah yang sebenarnya berlaku, bagi menunjukkan kepada mereka bahawa sebenarnya ini adalah pendustaan, kerana ramai orang Kristian itu sendiri yang makan babi mengatakan ia halal dalam syariat mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi Isa kemudian Nabi Isa akan hidup walaupun 40 tahun sahaja, tetapi Nabi Isa akan berkahwin dengan salah seorang daripada orang keturunan masyarakat Arab. Nabi telah pun bersabda perkara ini. Dan Nabi Isa akan memperoleh anak. Artinya selama 40 tahun itu, tahun yang ke-21 selepas baginda berjaya membunuh Dajjal, maka Allah SWT akan takdirkan Nabi Isa berkahwin. Tinggal lagi 11 tahun sahaja untuk baginda hidup. Nabi Isa AS ni tuan-tuan, bila berjumpa dengan Dajjal masa tu lebih kurang matahari naik sepegala. Lebih kurang berapa jam lepas subuh? 1 jam, 1 jam setengah. Macam kita sembahyang sunat duha bermula. Bila Dajjal tahu Nabi Isa datang, dia menyuruh pengikutnya untuk kamat cepat, kamat dah masuk waktu sembahyang. Dajjal ni dia cuba untuk menipu Nabi Isa dengan mengatakan bahawa dah masuk waktu sembahyang. Ya, bila Nabi Isa datang, kamat cepat, kamat dia. Pengikut dia yang bebal macam ni pun kamat juga. Padahal nak sembahyang apa pukul 9 pagi ni? Nak sembahyang apa? Nabi Isa pun datang. Nabi Isa kata, wahai Dajjal, kalau ya kau nak menipu, tak payahlah kau nipu aku. Kerana waktu ni mana ada sembahyang, kiblat pun kau tak tahu, macam mana kau nak sembahyang? Ya, dan di situlah Nabi Isa telah membunuh Dajjal. Dan berakhirlah fitnah Dajjal ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian datang pula fitnah yang berikutnya. Ni saya cerita secara ringkas tuan-tuan ni, kerana terlalu banyak benda yang nak di cover dalam waktu yang pendek ni. Datanglah pula selepas itu Ya'juj dan Ma'juj. Yang orang putih panggil Gog and Magog. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni dua golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni satu bangsa, dua bangsa yang sangat ganas. Mereka ni daripada keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Yafith bin Nuh. Ya, yang memiliki satu kekuatan luar biasa, yang kerjanya memang sentiasa membunuh orang lain. Dia tidak boleh melihat orang lain, pasti dibunuhnya atau dikerjakannya, dianiayanya. Bahkan sebahagiannya makan orang manusia lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Boleh bayangkan Gog and Magog ni. Setengah ulama mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan oleh tentera Mongolia. Mongolia dulu merupakan bangsa yang sangat kuat, yang pernah menjajah hampir banyak tempat di permukaan bumi, termasuk negara Islam di Baghdad. Dia telah membunuh beramai-ramai penduduk di Baghdad, sampai berjuta orang Islam mati, dan para ulama'nya sampai kitab-kitab dicurahkan ke dalam sungai Furat, sampai sungai jernih itu bertukar menjadi gelap kerana dakwat pen yang digunakan untuk menjadikan jambatan pada kitab-kitab ini, dan mereka menyeberangi. Ada cerita yang dikemukakan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, pendapat yang tepat bukan Mongolia, bukan tentera Mongol, bukan Genghis Khan, Kublai Khan dan sebagainya tuan-tuan.
macam Syekh Tahir Ibn Ashur, beliau ni seorang pentafsir Quran yang sangat hebat dari utara Afrika. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan dalam surah Al-Kahfi, itu yang dibina oleh Zulkarnain, namanya tembok yang memisahkan di antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia yang lain, itu maksudnya tembok besar Cina. Ini kata Syekh Al-Imam Al-Mufassir Tahir Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tetapi tuan-tuan, pandangan ini pandangan yang ditolak oleh kebanyakan para ulama yang mengatakan bahawa tempat dibina oleh Zulkarnain, tembok ini kita tidak tahu, mungkin dia berada di kawasan-kawasan salji yang tebal di antara Ukraine, di antara Azerbaijan, Armenia, tempat-tempat di Rusia ni tuan-tuan, yang memang jarang-jarang orang dapat pergi kepadanya. Dulu zaman Harun Ar-Rashid, Khalifah Islam yang terkemuka dengan kesalihannya ini, seorang daripada keturunan Ibnu Abbas, beliau pernah mengutuskan ahli-ahli arkeologinya, ahli-ahli sejarawannya untuk pergi ke bahagian tersebut untuk mencari di mana duduknya Ya'juj dan Ma'juj ini, mana dinding tersebut kalau kita boleh tengok. Tapi tenteranya dan juga ahli-ahli sains itu pergi cari tak jumpa. Yang mereka jumpa ahli ekologi ni, mereka cuma jumpa kesan-kesan pembuatan dinding, mereka tak sampai lagi ke depan kerana terlalu jauh. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nampaknya tempat ni kita tahu ke mana. Tapi yang Allah jelaskan surah Al-Kahfi itu, fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Zulkarnain, bila dia membangunkan tembok ini, yang mana penduduk tersebut minta tolong kepadanya supaya mengepung Ya'juj dan Ma'juj ini daripada datang ke tempat mereka kerana kejahatan yang banyak yang dilakukan oleh mereka. Maka tuan-tuan, Zulkarnain telah mengumpulkan tenteranya, mengumpulkan rakyat supaya membuat tembok daripada alloy yang sangat tebal untuk tutup tempat itu, supaya Ya'juj dan Ma'juj tak dapat keluar daripada ini. Tuan-tuan faham ke saya cerita ni tuan-tuan? Macam faham ni? Alhamdulillah, syukur. Saya tak nampak wajah tuan-tuan. Ya, baik. Jadi kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj tadi, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar daripada tembok tersebut yang disifatkan oleh Allah. Bila dia bergegar, sampai waktunya dia akan runtuh. Dan bila runtuh, mereka akan keluar. Wa min kulli hadabi yansilun. Dalam surah yang lain Allah gambarkan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar untuk makan dan juga menghabiskan apa sahaja yang dijumpa di tengah-tengah jalan. Dan salah satu hadis yang menerang tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, dia lalu di sebuah tempat yang namanya Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan duduk dalam negara Yahudi pada hari ini, negara haram Yahudi dalam Palestin. Yahudi yang memiliki teknologi yang sangat tinggi, mereka telah pula mengesan tahap air ini menurun. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google Tasik Tabariyah, tengok. Dan Yahudi yang memiliki segala teknologi yang hebat pada hari ini, mereka mempunyai cendekiawan yang banyak, ahli sains yang ramai, ahli kaji bumi dan sebagainya. Mereka masih hairan. Kenapa apa dipanggil, permukaan Tasik Tabariyah ni mengurang walaupun berbagai usaha mereka telah lakukan. Sehingga ditunjukkan dalam graf di situ, dulu tingginya macam ni, ya, orang boleh naik kapal di dalamnya, boleh melakukan pelancongan, aktiviti pelancongan di situ, berkayak dan sebagainya. Sekarang dia sudah mendak. Dulu begitu banyak hidupan laut, hidupan air di situ, tetapi sekarang sudah kurang. Ini membuktikan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Artinya, bila dekat dengan kiamat. Okey tuan-tuan, ini pihak pengurusan minta saya berhenti 5 minit kan? 5 minit. Minta berhenti 5 minit, take 5. Kita berehat sekejap tuan-tuan. Terima kasih kepada Dr. Zahran. Kita bagi Dr. Zahran rehat dulu. Banyak lagi idea-idea yang keluarkan lepas ni. Tuan-tuan, saya nak pergi Dr. rehat dulu. Longgar-longgar tangan. Longgar-longgar tangan ya. Sukan-sukan sikit. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Duit yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan tu bukan duit tuan-tuan sebenarnya, bukan duit tuan-tuan ya. Duit tuan-tuan ialah duit yang kita sumbangkan kepada orang-orang yang susah, orang yang memerlukan. Itu duit kita yang bantu kita pada akhirat besok. Dan lebih jelas lagi, ulasan ni akan diulaskan oleh Dr. Zahran sekejap. Bagaimana kelebihan bersedekah. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah.
tuan-tuan, bersedekahlah, kerana Nabi SAW telah bersabda, mana pada malu min sadaqah, harta tidak akan menjadi kurang dengan sebab sedekah. Bahkan dalam ayat yang sangat jelas Allah gambarkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan mereka yang bersedekah di jalan Allah. Ini adalah jalan Allah, tuan-tuan, bersedekah pada malam ini, infak. Ia menyamai sebatang pokok yang tumbuh padanya 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu mempunyai 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih daripada apa yang mampu kita fikirkan. Jadi tuan-tuan, pada malam ni ya, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan apabila umat Islam, apabila organisasi Islam memiliki dana yang kuat. Maka tuan-tuan, derma dengan penuh keikhlasan, kerana Nabi SAW telah menjanjikan sabaka dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham melebihi pahala 100 dirham. Kerana orang yang ada 2 dalam kociknya beri 1, dikira di sisi Allah 50%. Tetapi seorang yang memiliki dalam simpanan yang 1000 disampaikan 100, hanya 1/10 saja. Maka tuan-tuan, marilah kita sama-sama melakukan infak. Mari sama-sama kita melakukan sedekah untuk agama Allah, ya, demi kebaikan umat Islam sejagat juga, demi kebaikan anak-anak kita di sini pada masa yang datang, dan keperluan umat Islam di sini. Untuk berbagai aktiviti yang boleh kita lakukan, jangan berkira-kira lah tuan-tuan, ya. Allah beri kepada kita banyak nikmat. Kata Imam Syaukani dalam Tuhfatul Zakirin, terdapat 70 kelebihan bersedekah. Antaranya kemurkaan Allah pada kita hilang. Antaranya penyakit yang kita alami juga boleh hilang, lenyap. Orang yang sakit, rawatlah penyakitnya dengan banyak sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Ya, banyakkan sedekah, nanti penyakit akan hilang, insya-Allah. Lakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Nombor 3, kata Imam Syaukani, orang yang bersedekah ni menyebabkan Allah beri kepadanya pulangan dalam bentuk kelazatan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, Allah menyebabkan orang sayang pada kita. Kita memberi menyebabkan orang sayang pada kita. Berilah untuk agama Allah, itulah sebaik-baik pemberian. Dan ada banyak lagi kelebihan yang tak mampu saya nak sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak derma duit, perempuan, ibu-ibu, gelang pun terima kan? Gelang, anting-anting. Saya pergi ceramah kat Kedah baru ni, tuan-tuan. Ceritakan tuan-tuan, saya kongsi sikit. Ada seorang ibu yang tak diberitahu namanya. Dia tak nak dikenali. Dia malam tu derma yang berjaya dikumpulkan sebanyak 10,000 ringgit. 10,000 ringgit. Datangnya banyak macam tuan-tuan ini. Tapi subhanallah, mereka dapat kumpul 10,000. Tiba-tiba pengumuman yang berikutnya disampaikan, kini kita sudah ada saya tak ingat, saya rasa 30,000 ringgit. Kerana 10,000 tu dapat daripada duit yang dikumpulkan. Tiba-tiba masuk gelang tangan dengan rantai, dengan apa, tuan-tuan, seorang ibu buat derma tersebut, nilainya 20,000 ringgit lagi. Dan alhamdulillah, kata mudir madrasah tersebut, mereka dapat buat satu jambatan dekat Kedah yang runtuh daripada tahun lepas, mereka dapat bangunkan semula. Ya Allah, besarnya pahala. Ada seorang lelaki, dia mengalami matanya sakit tidak baik-baik. Dia jumpa dengan seorang ulama, nama ulama ini Muhammad bin Al-Wasi'. Katanya, Tuan Guru, mata saya sakit tak baik-baik dah, Tuan Guru. Tuan Guru ni kata, engkau pergi ke tempat sekian-sekian, aku dengar kat situ mereka perlukan telaga. Mereka tak ada air, sumber air tak ada, terputus lama. Engkau ada duit, engkau pergi sana, kau gali telaga, biar orang dapat minum. Tuan-tuan, dia pergi ke tempat itu atas pesanan Tuan Guru ini, Ibn Wasi'. Dia gali telaga, tuan-tuan, dan matanya kembali dapat melihat dengan baik. Ya, jadi rupanya dalam simpanan kita kadang-kadang ada hak orang, kita tak sedar. Bila kita beri tanpa berkira, Allah SWT bersihkan hak orang yang ada pada kita, dan Allah beri pada kita banyak rahmatnya, insya-Allah. Jadi kita minta kepada petugas-petugas Surau Taman Jika Mahkota terus bersedia serang ke setiap pelusuk sahabat-sahabat kita yang nak derma pada malam ini. Okey? Bersedia petugas dengan ini derma dilancarkan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kenapa kita meminta tuan-tuan membantu Surau Taman Jika Mahkota? Yang pertama sekali,
Tuan-tuan boleh lihat bukti dan yang kita bagi sebelum ini. Tuan-tuan, kita punya program cukup padat. 2 minggu lepas kita ada program bersama IKIM. Sebelum ini ceramah ni jangan kira lah tuan-tuan. Hampir setiap hari kita adakan kuliah yang kita gunakan kos yang melebihi hampir sebulan, hampir RM3,000 untuk bayar penceramah-penceramah tempatan saja. Dan program seperti ini kita habis lebih kurang hampir dekat RM10,000 sekali kita anjurkan. Jadi oleh itu tuan-tuan, kita meminta tuan-tuan bersama-sama dengan Surau Taman Jengka Mahkota ini untuk bersama-sama membangun, untuk menyebarkan agama ini kepada semua masyarakat kita di sekitar ini tuan-tuan yang dapat kesedaran agama. Bersama-sama kita tuan-tuan, sumbanglah sebuah mana kita yang tuan-tuan mampu. Apa yang ada di tangan, masukkan dalam karung-karung yang warna kuning itu. Karung warna kuning karung merah yang macam baju saya bukan? Bukan. Teruskan penceramah, teruskan. Di mana-mana yang tempat-tempat gelap tu, yang ada tu, yang bersorok tu, teruskan. Yang mana tak ada emas, tak ada apa, tak ada handphone, mesti ada handphone. Kan? Kita terima handphone malam ni. Kita terima Walaupun handphone 3310 ada lagi pakai. Tu yang tu tak ada WhatsApp. Teruskan di belakang-belakang, dekat peniaga-peniaga semua, dekat peniaga. Jumpa terus. Berapa ada dalam poket tuan-tuan? Bukan duit tuan-tuan, tapi banyak mana tuan-tuan yang bagi pada malam ini. Itulah duit tuan-tuan yang sebenar, yang akan membantu tuan-tuan pada akhirat besok, insya-Allah tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, orang yang menderma akan jauh daripada api neraka tuan-tuan, insya-Allah. Teruskan kepada petugas-petugas kita, teruskan. Jumpa terus. Sementara penceramah habis rehat. Oleh itu, saya serahkan terus kepada Ustaz Dr. Zahazan untuk menyampaikan kuliah beliau. Dan pada petugas-petugas jangan berhenti sampailah habis ceramah. Pergi terus ke setiap pelusuk yang ada. Majlis dengan segala ini kepada bahagian kedua ceramah. Majlis dengan itu mempersilakan Ustaz Zahazan untuk meneruskan ceramah beliau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, sambung balik cerita Ya'juj dan Ma'juj tadi. Ya'juj dan Ma'juj yang datang ke Tasik Tabariyah lalu minum air tersebut, sampailah pada rombongan panjang ini. Yang pertama, kedua, ketiga minum sampai lagi yang penghabisan. Grup-grup yang penghabisan dia sampai mereka tengok, kat sini dulu ada air banyak, mana pergi air ni? Dan pada hari ini telah terbukti bahawa Tasik Tabariyah ini dia punya permukaan dia menurun tuan-tuan, merosot. Kuantiti airnya mengurang. Walaupun hujan banyak turun di sana, walaupun macam-macam teknologi dikeluarkan air daripada dasar bumi dengan tiup yang mereka buat untuk menambah bilangan air di situ, tidak berjaya tuan-tuan. Yahudi sekarang menjadi pelik. Sebenarnya mereka dah lama tahu bahawa itulah tanda akhir zaman yang akan berlaku, sehingga mereka akan dibunuh di negara mereka sendiri oleh tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Yahudi ini tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, bila disatukan di antara maksud hadis ini tadi, bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini akan datang bersama dengan Dajjal daripada belah-belah Khurasan. Setengah mereka mengatakan dia duduk di antara Iraq dan juga Iran dan juga Syria. Tempat ini merupakan tempat yang tak pernah selesai. Zaman fitnahnya daripada dulu lagi sampai sekarang. Bukan fitnah kat situ berlaku zaman sekarang IS tuan-tuan. Fitnah tempat ini telah berlaku daripada zaman para sahabat lagi, zaman Sayyidina Ali lagi. Iaitu telah muncul golongan Syiah daripada situ tuan-tuan. Para ulama mengatakan bahawa yang akan membantu Dajjal ini adalah 70,000 orang yang berserban hijau. Mereka ini merupakan golongan Syiah yang duduk bersekongkol di negara Iran pada hari ini. Tuan-tuan pergi ke Isfahan, tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan akan terkejut. Rupa-rupanya komuniti Yahudi begitu ramai sekali di Iran tuan-tuan. Mereka mendapat perlindungan yang sangat hebat daripada kerajaan Iran. Kerajaan Iran ni pura-pura je tuan-tuan menentang Yahudi. Sebenarnya mereka dengan Yahudi ni sama, bersekongkol. Banyak sekali konspirasi yang mereka lakukan, di antara mereka untuk bantu Amerika, sebagai contohnya menyerang Afghanistan. Tuan-tuan ini mulai kawan sekalian. Jadi peliknya bila digambarkan situ, mereka ni akan berkumpul dan bersatu. Dan akhir sekali
Nabi Isa yang berada di situ telah pun terkurung, tuan-tuan, terkumpul, terkepung dekat satu tempat bernama Tur. Ya, dan tempat ini mereka tidak mempunyai makanan, dan tiba-tiba Nabi Isa telah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan ke atas mereka ini satu bala. Dan Allah telah menurunkan sejenis ulat, yang ulat ini masuk ke dalam hidung golongan Ya'juj dan Ma'juj ini, sehingga kesemuanya sekali mati, tuan-tuan. Dan bila mereka mati bergimpangan, mati sekaligus begitu saja. Dan timbullah bau busuk yang amat sangat menguasai dunia kerana ramainya mereka ni, tuan-tuan. Jadi bila melakukan itu, Nabi Isa mohon lagi sekali doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibuang mayat-mayat mereka yang bergelimpangan ni. Maka Allah turunkan dari langit burung yang besar sebesar unta. Burung ini mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog ini, bawa pindah ke planet lain, kita tak tahu ke mana. Dan bau busuk darah mereka yang ada di permukaan bumi, Allah turunkan hujan yang sangat lebat, sehingga hujan itu membersihkan permukaan bumi, sehingga permukaan bumi jadi seperti kaca, bersihnya. Ya. Dan selepas itu Nabi Isa pun berkahwin, dan Nabi Isa tinggal 100 tahun lagi sebelum baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehidupan pada manusia sangat baik, tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat, dan tidak ada orang yang diwajibkan zakat, dan tidak ada cukai. GST sudah tidak ada pada masa itu, tuan-tuan. Kerana keadilan yang telah pun berlaku, sehingga semua orang mendapat haknya masing-masing, sehingga tidak ada lagi orang yang miskin yang layak untuk diberikan kepadanya sebarang bantuan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang melihat banyak aspek lah. Saya tak nak ulas dalam negara kita ni kerana saya bukan pakai ekonomi. Tuan-tuan mungkin ada kawan tuan-tuan ekonomi, bankers dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita kadang-kadang kita berada di negara orang-orang kafir, kita rasa heran ni, tuan-tuan, dengan kemudahan mereka tawarkan. Saya bagi contoh. Ada seorang berbalik dari tahun lepas, dia balik dari UK buat PhD kat sana. Seorang sahabat saya, beliau balik pada PhD di sana. Dia kata anak dia berada di UK, usianya 4 tahun, dia wajib masuk kindergarten kat sana. Umur 4 tahun dengan 5 tahun wajib masuk. Kalau tak masuk, satu hari compoundnya sangat besar yang dikenakan. Mungkin macam kita ni beratus ringgit, mungkin 100-200 ringgit. Kalau satu hari tak hantar anak pergi sekolah tanpa sebab, boleh kena fine, boleh kena denda oleh kerajaan lebih kurang 200 ringgit satu hari. Bermain. Maka anaknya usia 4 tahun pergi ke sekolah. 4 tahun dah belajar kat tadika, 5 tahun, 4 tahun dengan 5 tahun masuk tadika, 6 tahun wajib masuk primary 1. Jadi tahun 1. Yang dia heran, anak dia pergi sekolah gembira sangat, seronok sangat. Kalau hari cuti pun dia tak percaya ini hari cuti. Dia kan cakap pada mak dia, takkan mak cuti hari ni mak? Tapi anak-anak saya kalau hari cutinya mereka lah paling hebat berpesta. Anak-anak tuan-tuan begitu juga kan? Sama je kita. Ni budak-budak belajar kat UK, dia pula terbalik. Kalau sekolah cuti dia tak percaya, dia nak pergi sekolah juga. Lalu ibu ayah ni masa hairan, apalah yang dia belajar kat sekolah yang begitu menarik sekali. Lalu satu hari dia cuba ambil keputusan untuk pergi ke sekolah, tengok apa yang anak dia belajar. Cikgu membekalkan, okey, ibu bapa tak boleh campur waktu mengajar, boleh duduk kat sesi dalam bilik kaca ni, tengok apa yang berlaku. Dia berikan silibus belajar pada hari ini. Rupa-rupanya mereka belajar 2 tahun 2 perkara saja, tuan-tuan, dekat tadika. Nombor 1, how to thank people. Nombor 2, how to please others. Maknanya macam mana nak ucapkan terima kasih, macam mana nak menggembirakan orang lain. Itu sebab satu hari isterinya bersalin, maka isteri bercakap pada anaknya yang sekolah tadika dekat UK ni, nak ambilkan air kat dapur. Anaknya tak bergerak. Nak ambil air kat dapur, mama tengah susukan adik ni, baby kecil ni, dia dapat anak kecil nombor 5, yang tu nombor 4. Tolong ambil air kat dapur. Bila mak dia bercakap tolong, please, barulah budak ni bangun. Dia berkata pada mak dia, that's the magic word I want to hear from you. Mak, saya nak dengar mak cakap please, tu penting. Rupanya baru diperasan, tuan-tuan, anak-anak pergi sekolah tadika dekat UK, kat negara-negara maju, belajar 2 saja benda. Macam mana nak cakap terima kasih pada orang, macam mana nak menggembirakan orang lain. Kemudian
Tahun ketiga anaknya masuk primary 1 lah. Tadi kindergarten 1, kindergarten 2, lepas tu pergi primary 1. Lebih terkejut lagi tuan-tuan, dalam kelas ada 20 orang, 5 orang budak Melayu, mak bapaknya buat PhD kat sana. Maka biasanya budak Melayu ni bawa bekal daripada rumah lah. Orang putih panggil sandwich. Dia panggil sandwich tu bekal, difahami kat sana. Siapa yang ada bawa sandwich, maka yang 5 orang Melayu ni angkat tangan lah, kerana dia tak nak makan kat kantin, takut tak halal dan sebagainya. Okey? So ada 15 orang lagi kan, anak-anak orang putih lah. Maka cikgu ni bertanya lagi, siapa yang nak makan kat kantin? Cuma 13 orang sahaja yang angkat tangan. Mana pergi lagi 2 orang? Kenapa tak angkat tangan? Cikgu tanya sampai ke tahap macam tu. Maka 2 orang ni menjawab. Seorang berkata bahawa ibu bapa mereka bercerai, lalu dia terpaksa duduk rumah uncle. Uncle tak sempat nak sediakan makanan pagi, dan uncle pun tak dibuang kerja, jadi tak ada duit nak bagi kepadanya. Yang kedua pula berkata memang ayah ibunya tak bekerja lama, jadi tak ada duit nak bawa pergi sekolah, dan juga tak mampu nak sediakan sandwich daripada rumah. Tuan-tuan tahu tak apa cikgu ni cakap, tuan-tuan? Cikgu yang begitu caring ni, yang diajar dalam skill pendidikan negara-negara maju, cikgu mencinta profesionnya, tuan-tuan. Apa cikgu ni cakap? Ambil voucher pergi makan dekat kantin, macam tu ke? Tak. Apa cikgu ni cakap? Siapa nak share dengan anak dorang ni? Siapa nak share? Yang bawa sandwich 5 orang angkat tangan, yang akan makan kat kantin angkat tangan, nak belanja kawannya. End up at last kat hujung sekali, waktu rehat, 2 orang budak yang tadi tak bawa bekal apa-apa dan tak ada duit apa-apa untuk makan, maka kawan-kawannya akan belanja dia sampai dia mendapat limpahan rezeki yang lebih daripada orang lain malahan. Dan ini berlaku daripada hari pertama masuk sekolah. 1 Januari, 2 Januari itu sampailah ke hujung tahun, cikgu tak pernah fail untuk tanya benda itu kepada murid-muridnya setiap hari. Sahabat saya ni tuan-tuan, dia balik tahun keempat, habis PhD balik, sekolah dah kat Kuala Lumpur, dekat satu tempat yang sangat prestige. Tuan-tuan tahu tempat ni, namanya Bandar Seri Mahkota, dekat Bangi kan. Tempat yang elit ini, rumahnya mahal, kat situ ramai pilot, kat situ ramai engineers, ramai lecturer USIM, UKM dan sebagainya. Anaknya bersekolah di tempat yang hebat itu. Anaknya tiap-tiap hari balik selama 4 bulan, dia cakap dengan saya, 4 bulan anaknya tiap hari pergi tanya kawan-kawannya, pagi tadi makan apa? Ada buat bekal tak? Dia pula mengambil tempat cikgu macam kat UK. Dia masa tu baru darjah 2 dan 3, saya tak ingat. Dia pula pergi tanya pada kawan-kawannya. Ya, sampai dia punya caring, dia balik, dia cakap pada mak dia, "Mam, 15 orang kawan saya tak makan lah mam hari ni, duit pun tak bawa pergi sekolah. Nobody cares." Tak ada seorang pun ambil tahu. Tuan-tuan, agaknya kita belajar terlalu banyak dah, tuan-tuan. Pagi belajar banyak subjek, petang ada kafa, ada pafa, terlalu banyak belajar, tapi tak sempat nak amalkan apa pun yang kita belajar. Betul tak tuan-tuan? Saya tak salahkan cikgu-cikgu, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ini telah mainkan peranan yang hebat. Tapi di manalah silap sistem kita ni, tuan-tuan? Manalah silap agak? Betul kan? Ada yang salah, orang putih yang salah, kita kata salah lah. Contohnya kalau isteri orang pun seorang ajak menari, dia kena penuhi sebab dia kena please orang lain. Itu tak betul lah. Yang tak betul kita kata dah tak betul, tuan-tuan. Tapi banyak value yang baik yang mereka belajar, yang kita ni orang Islam tak amalkan lah, tuan-tuan. Ya, dan kita rasa mereka sangat hebat, padahal itu semuanya daripada Islam sebenarnya, tuan-tuan. Ya, balik pada cerita kita ni tadi, bila kita kaji masalah-masalah yang berlaku dalam fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan, para ulama buat satu kesimpulan. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah satu buku bertajuk Kompas Umat Akhir Zaman. Ya, buku ni menceritakan solusi penyelesaian kepada masalah umat yang banyak menimpa kita pada hari ini. Nombor 1 sekali, orang Islam bila datang Dajjal, datang Ya'juj dan Ma'juj, mereka terpengaruh atau menjadi mangsa mengikut golongan ini. Kerana nombor 1 sekali, orang Islam adalah orang yang tidak ambil berat bab ilmu, tuan-tuan. Tak ambil berat bab ilmu. Takkanlah dia tak nampak dekat kepala si Dajjal ini, tapi tertulis perkataan kufrun, wajahnya pun buruk. Kalau dia Tuhan, dia boleh tumbuhkan permukaan bumi, boleh bagi tanaman, kemewahan kepada orang. Takkan dia tak boleh repair wajahnya sendiri? Takkan benda simple macam tu untuk dia nak fikir? Asasnya kerana orang ini tidak ada ilmu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Kita merasa bimbang pada hari ini. Masyarakat kat luar sana, bukan tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan datang nak dengar majlis ilmu pada malam ini. Saya jumpa Profesor Amin, saya semalu berdiri kat depan ni tuan-tuan. Profesor, orang paling hebat lah kat universiti tuan-tuan. Saya tengok masa saya mengajar kat universiti, profesor tu berapa punya susah nak sampai ke tahap itu. Researchnya begitu banyak, kena ada present papernya berapa banyak, tugasnya di banyak universiti lagi, kematangan ilmu sehingga melayak kalau semua jadi profesor. Ya Allah tuan-tuan, tingginya kedudukan profesor ni tuan-tuan, ilmu yang ada pada mereka. Datang juga pada malam ini tuan-tuan. Tapi kita bimbang kat luar sana tuan-tuan. Orang-orang kat luar sana yang tak ambil berat bab ilmu, kan, membaca Quran jauh sekali. Ini benda yang dihadapnya pagi hingga petang. Apa benda ni tuan-tuan? Ni apa ni? Handphone. Macam-macam pada hari ini ditaksirkan oleh Forbes. Ya, pada tahun 2018 nanti, bilangan telefon yang ada di permukaan bumi lebih ramai daripada penduduk di atas ni. Kerana semua orang memiliki lebih daripada satu handphone. Sekarang, dulu iPhone mahal, datang Samsung lebih murah sikit, datang lagi Lenovo lebih murah. Sekarang ada Oppo. Apa Oppo Yoyo macam-macam lagi telefon-telefon yang timbul. Dan pada hari ini masyarakat membaca benda-benda yang namanya rubbish, tuan-tuan yang mulia sekalian. Rubbish. Apa rubbish? Macam mana tak rubbish? Dia baca WhatsApp. WhatsApp tu entah apa-apa yang tadi baca tu. Ya, tak ada fakta, tak ada sandaran. Semua orang beriman pada WhatsApp yang disampaikan kepada dia. Lebih daripada dia beriman daripada Al-Quran. Orang kat luar, bukan kita tuan-tuan. Mudah Allah selamatkan kita tuan-tuan. Allah selamatkan kita mudah-mudahan. Sampai Amerika pun punya bimbang dalam majalah Fortune yang terbaru mengatakan bahawa FBI, CIA pun sudah kemaruk WhatsApp dan juga Facebook dan juga Twitter pada hari ini. Mereka membuat serangan, attack, ambush, tempatnya salah. Serang penyeserang dapat maklumat daripada WhatsApp, bukan daripada fakta. Pergi cari dekat WhatsApp. Dan saya cerita pada tuan-tuan, seorang pegawai kami di Telaga Biru, kami minta dia untuk menghubungi satu unit yang sensitif. Saya tak sebutlah unit apa tuan-tuan. Kami menelefon untuk bertanya bilangan tertentu. Bilangan ni memang tak boleh tanya lah sebenarnya. Bilangan ni tak boleh tanya, kerana bilangan ni angka yang rahsia, tak boleh cakap. Kerana kalau cakap dia menedahkan banyak image negara lah. Tak boleh cakap. Contohnya kita tak boleh tanya bilangan tentera ada berapa, kan? Bilangan tentera tak ada orang tahu kan. Bilangan polis ada berapa. Ini semua rahsia negara tuan-tuan. Tapi yang peliknya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita cari kat Google, cari Wikipedia, jumpa tuan-tuan. Betul kan? Cuba tuan-tuan cari bilangan tentera Malaysia dekat Wikipedia, jumpa. Tak cari tuan-tuan cari. Jangan cari sekarang lah. Tapi nak ceritakan tuan-tuan, dalam masa yang sama, begitu banyak sekali maklumat yang salah diterima dan orang tidak ambil berat bab ilmu lagi pada hari ini. Susah apa nak tanya hukum, tengok kat dalam ni lah. Sehingga habisnya tuan-tuan, orang nak pergi haji pun tak pergi kursus haji lagi, baca dekat dalam Google saja. Cari, akhirnya jumpa pelaksanaan haji cara orang Syiah. Saya cerita pada tuan-tuan, sekali saya nak sampaikan kuliah tau. Saya saja cari fakta, saya dah baca dalam buku, saya cuba cari fatwa. Saya jumpa, menarik fatwa ni. Tapi saya terfikir, mana pula macam ni? Kenapa lain pula ni? Tengok sampai akhir, kecil je dia tulis kat ujung. Ini adalah rujukan daripada Ghulam Mirza Ahmad Khan Al-Qadiani. Kalau orang ini tak ada asas belakang, tuan-tuan, latar belakang agama, agak-agak dia sesat tak tuan-tuan? Sesat tuan-tuan. Sesat. Maka inilah yang jadi masalah paling utama umat Islam. Bahkan satu dunia pun terasa bahangnya, iaitu menuntut ilmu sudah tidak jadi keutamaan lagi. Dia tak pernah penting pada ilmu. Bahaya tuan-tuan, kerana masyarakat kita banyak berdamping dengan benda-benda yang buang masa seperti ini. Ni hafal Quran ni Al-Hafiz ni, iPhone 6 Al-Hafiz. Bukan iPhone 5 Al-Hafiz. Dalam dia ada Quran lengkap. Tekan je surah mana dia keluar. Betul? Tapi kita yang mendownload ni tak sempat nak baca Quran. Nanti bimbang-bimbang ke akhirat, masa kita terkial-kial nak meniti titik sirat, kita melihat iPhone ni terbang atas kepala kita masuk syurga lebih awal. Kerana dia hafal Quran tuan-tuan, dia tak buat dosa. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi masalah fitnah akhir zaman ni hanya boleh diatasi kalau orang Islam berilmu tuan-tuan.
Bila mereka berilmu, insya-Allah mereka akan dapat mengatasi masalah ini dan dapat mengelakkan mereka terjerumus dalam kesesatan ini. Contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, contohnya sekarang ke depan ni, contohnya orang ikut ayah Pin, dia agak-agak orang ada ilmu. Orang ikut Tuhan Harun. Dulu dekat negara Arab pun ada seorang mengaku jadi Tuhan. Dia tahu semua ada dalam apa benda pun dia tahu. Dan tapi peliknya dia tak minum susu, dan dia tak makan keju. Dia kata dia jadi Tuhan, dia tak makan susu dengan keju. Akhirnya seorang nak membuka keaiban dia, masakkan satu makanan, letak susu dan juga keju dalam tu. Lepas tu dia mau makan. Sedap lah dia kata. Lepas tu orang tu kata, kau kata kau Tuhan, aku letak dalam makanan tu keju dengan susu, kau makan pasal apa? Maka terbongkarlah kejahatannya itu. Kalau kau Tuhan, takkan kau tak tahu dalam ada susu dan keju? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini nombor satu, masalah ilmu. Nombor dua, dalam hidup ini tuan-tuan, orang mengikut benda yang salah ni dan menjadi mangsa kepada fitnah-fitnah yang berlaku. Ini ujian-ujian yang banyak. Kita dah sebut fitnah ni dalam bahasa Arab bukannya menuduh orang lain. Orang Melayu memanggil fitnah adalah menuduh orang lain dengan tuduhan yang salah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, fitnah merujuk kepada ujian, merujuk kepada siri ujian. Satu menimpa umat Islam. Peperangan tak henti-henti. Negara umat Islam, negara yang paling mundur. Pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin yang paling korup dalam dunia. Ya, ini adalah ujian-ujian yang menimpa umat Islam pada hari ini. Pembalahan dekat Mesir tak selesai, dekat Syria pula. Dekat Syria tak selesai, dekat Iraq tambah lagi. Ya, dan kemudian golongan yang mengaku menjadi nabi. Ini semua fitnah yang berlaku dalam hidup umat Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Siapa yang boleh selamatkan diri dalam suasana seperti ini, tuan-tuan? Ya, itu sebab nombor dua, kalau kita nak keluar daripada fitnah ini, kita bekerjalah secara berjemaah. Alhamdulillah, saya syukur tengok Rawdatul Jannah ni memiliki orang-orang muda. Semalam dipahamkan mereka pergi kenyir, dapat ikan banyak dapat ikan. Allah, kuatnya hubungan antara tuan-tuan yang menggerakkan program-program surau ni. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Bila kita ni kuat, isteri kita pun kuat, anak-anak kita pun cinta ke tempat ini. Ni wajah-wajah bakal-bakal di syurga depan saya ni datang ke surau kerana datuk nenek moyang tuan-tuan bawa tuan-tuan pergi ke majlis ilmu. Betul tak? Maka tuan-tuan rasa rapat dengan masjid, dengan surau. Maka bawa anak-anak datang ke surau, tuan-tuan. Jinakkan mereka dengan surau. Banyakkan aktiviti kat surau. Alhamdulillah, saya tengok ada padang takraw. Ustaz Zaki dulu, sahabat baik saya, kaki takraw. Ada juga padang takraw kat sini. Syukur pada Allah, dapat attract orang lebih ramai. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, buatlah kerja secara berjemaah. Kerana Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, menghafal ayat-ayat yang penting daripada surah Al-Kahfi untuk menghindari gangguan Dajjal. Dan dalam surah Al-Kahfi ini secara spesifik Allah sebut Al-Kahfi, iaitu pemuda-pemuda yang telah mempertahankan iman mereka menghadapi raja yang zalim yang minta mereka menyembahnya itu, kerana mereka bekerja secara berkumpulan. Maka penting kita pada hari ini untuk menghindari diri kita daripada fitnah dengan bekerja secara berkumpulan. Cari kumpulan yang betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dampingilah orang-orang salih, orang salihah duduk dalam kumpulan ini supaya kita dapat menyelamatkan keadaan kita daripada banyak ujian yang berlaku pada hari ini. Dan saya tak cerita dalam program ini tadi tentang Al-Mahdi, Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi ini, kalau kita tengok sikit saya nak cerita pada tuan-tuan. Bila semua orang resah melihat negara umat Islam begitu banyak berkecamuk, maka ulama-ulama seramai 7 orang datang ke Mekah. Mereka semua berfikir macam mana nak buat ni, macam mana nak keluarkan orang Islam daripada keadaan yang dahsyat pada hari ini, fitnah-fitnah begitu banyak. Tiba-tiba pada musim haji itu mereka bertemu sesama sendiri dan menceritakan hasrat masing-masing. Dan mereka telah membai'ah seorang yang namanya macam nama Nabi, iaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, iaitulah yang akhirnya menjadi Imam Mahdi. Bekerja secara berkumpulan, tuan-tuan. Tak boleh bekerja seorang diri. Tambah pula kalau dalam kumpulan kita ni ada seorang ustaz, lagi baik tanya pada ustaz, ustaz boleh tak ustaz? Ni saya tengok ni ustaz, ada satu temple ustaz dibangunkan secara haram kat sini, boleh tak saya ambil tong gas, saya pergi siramkan api bakar kat sini? Nanti ustaz nasihati, tak boleh. Kita dalam Islam tak boleh ambil tindakan macam tu. Gunakan cara yang proper, cara yang begini. Dalam Islam mengajar kita bukan begitu cara kita memusuhi orang lain. Ada gini cara yang lain. Tuan-tuan, ada bimbingan maknanya. Ya, ustaz,
Macam mana dalam keadaan begini Ustaz? Saya menghadapi bos saya bercakap pada seorang pekerja dia, seorang pekerja perempuan yang duduk dekat front desk. Awak nak duduk kat depan ni kena pakai baju seksi-seksi lah. Macam mana cara saya nak berdepan dengan bos saya ni Ustaz? Macam mana saya nak cakap dengan Ustaz? Apa ayat yang patut saya terang pada Ustaz? Mungkin dia tak tahu Ustaz. Tuan-tuan, hari ni kita perlu duduk dalam kumpulan. Kalau kumpulan ada Ustaz, Ustaz ni boleh ajar kita bagaimana nak menghadapi situasi-situasi macam ni, insya-Allah. Nombor 3 tuan-tuan, menghadapi hari-hari fitnah yang sangat berat ke atas kita ni, kita kena perkuatkan hubungan kita dengan Allah tuan-tuan. Ya, antaranya dengan qiyamul lail, antaranya dengan puasa sunat, antaranya dengan sembahyang malam, antaranya dengan banyak berzikir, antaranya dengan memahami Al-Quran, antaranya dengan baca kitab-kitab hadis, antaranya dengan mengadakan usrah-usrah. Ini adalah cara-cara yang sangat efisien, cara-cara yang sangat efektif untuk kita menambah kefahaman kita menghadapi hari-hari yang fitnah tuan-tuan. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita lakukan. Selain daripada itu, ia memerlukan mujahadah. Mujahadah artinya kita lawan kepentingan peribadi, nafsu, syahwat kita, supaya kita dapat memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita sekalian kekuatan. Hari-hari fitnah telah mula berlaku dalam kehidupan umat Islam, sehingga digambarkan dalam hadis, orang yang amanah tidak lagi dipercayai, orang-orang khianat pula yang diberikan kepadanya kepimpinan, diberikan kepadanya kepercayaan. Yang ini dalam hadis terang disebut. Suasana-suasana seperti ini kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan anak-anak kita. Rajin-rajinlah membaca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ayat seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa macam ni kena rajin baca tuan-tuan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Beringat ayat ke-8 surah Ali Imran. Lagi satu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu dan membaiki amal-amal salihku kepadamu tanpa henti. Dua doa ni tuan-tuan amalkanlah. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan pada malam ini. Kerana menariknya doa ini, contohnya yang kedua tadi, Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal. Sedangkan hidup pada zaman itu dengan Nabi, dengan para sahabat, iklimnya sangat kondusif untuk beribadah kepada Allah, pun Nabi ajar untuk amalkan doa ni tiap-tiap kali lepas sembahyang. Apatah lagi kita yang hidup pada zaman fitnah ni tuan-tuan. Sehingga orang saleh mengatakan bila dia lalu kat perkuburan, dia berkata pada kubur itu, kan kebaik kalau aku yang duduk dalam kubur ini. Kerana susah tuan-tuan hidup zaman fitnah ni. Susah nak menyelamatkan agama. Semua orang terlibat dengan riba, semua orang terlibat dengan fitnah. Susahnya nak menjaga mata, susahnya nak menjaga lisan. Ya, Facebook merata-rata membawa benda-benda yang merupakan fitnah dan juga benda-benda sebaran berita-berita palsu yang terlalu banyak. Susah kita nak kawal diri kita. Sampai orang-orang saleh di kalangan kita berkata, kan baik kalau aku masuk dalam kubur. Tuan-tuan, itulah dia hari-hari yang kita hadapi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dengan beberapa tindakan yang boleh kita lakukan tadi. Jika tuan-tuan ada sebarang soal jawab, maka pihak penganjur minta dibukakan soal-soal jawab. Apa yang saya mampu untuk bantu tuan-tuan. Silakan. Kita ada soal jawab untuk 2 soalan. Kita buka 2 soalan. Jadi kita, siapa yang nak tanya soalan? Ada? Oh, ada. Ada dah. Ya. Perkenalkan nama, daripada mana? Assalamualaikum. Saya Rizaimi Abdullah. Saya ada satu soalan, doktor. Minta nasihat doktor.
kepada anak-anak kita lah yang ramai malam ni, bagaimana caranya untuk mereka terhindar daripada fitnah ini. Terima kasih. Okey Ustaz, jelas Ustaz soalan tu? Kena ulang sekali lagi? Nak ulang lagi ya? Ulang lagi. Ulang sekali lagi Ustaz ya. Minta nasihat doktor kepada anak-anak kita yang ramai ni pada malam ini yang hadir ni, bagaimana caranya untuk mereka mengelakkan diri daripada fitnah ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya Cik Izani ya, daripada Taman Nikah Mahkota. Teruskan Ustaz, jawab soalan. Baik, menghindari fitnah ni tuan-tuan, Allah gambar dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, nombor satu sekali tuan-tuan, kena jaga anak-anak kita sebagaimana kita jaga diri kita terjerumus dalam maksiat, dalam fitnah. Ya, Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi ketika turun ayat ini, bagaimana nak mengawal mereka wahai Nabi? Nabi menjawab, buatlah apa yang kamu suka mereka lakukan, buatlah kepada mereka apa yang kamu suka lakukan, dan hindarkan mereka daripada melakukan benda yang kamu tidak lakukan. Jadi maknanya dalam hidup ni kena bawa anak-anak kita pergi ke majlis ilmu, kena cakap dengan dia dengan penuh kasih sayang, kena kawankan dia dengan orang-orang beriman. Macam di masjid ini iklim yang baik untuk mencari kawan-kawan yang baik. Sampai warat mengatakan al-jar qabla dar. Kalau kita nak pindah, tengok dulu kejiranannya. Kejiranan yang macam mana? Kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dekat dengan surau, dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah agama, dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, jadi ini semua adalah faktor pembentukan keluarga yang sangat berjaya. Lagi doakan untuk mereka. Dikatakan bahawa antara doa yang paling mujarab, bacakan untuk anak-anak, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan? Amalkan doa ini untuk anak-anak. Nabi pernah mendoakan untuk seorang muda yang terjerumus dalam melakukan maksiat seperti zina, iaitu Nabi meletakkan tangan Nabi di dadanya. Saya ajar tuan-tuan baca doa ni untuk anak-anak pada malam ni, selamat daripada fitnah. Tuan-tuan, ada dua riwayat. Satu riwayat yang pendek saja bagi tuan-tuan, Nabi tepuk di belakangnya, Nabi doakan untuknya. Tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Kalau perempuan, Allahumma sabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Allahumma sabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyah. Maksudnya, ya Allah, tetapkanlah anakku ini dalam hidayahmu dan jadikan dia ini pembawa hidayah dan penyebab orang lain dapat hidayah. Tuan-tuan, bacakan untuk anak-anak kita. Kawankan dengan orang baik, bawa dia jumpa dengan orang alim, selalu sebut dengan dia dengan penuh kasih sayang, sebut kepada dia kenapa tidak boleh buat demikian, kenapa kena buat begini, the do's and the don'ts. Ajar pada anak kita. InsyaAllah ini salah satu cara yang wajar kita lakukan. Wallahu a'lam. Doktor, okey, jelas dah soalan tu? Jelas okey, satu lagi soalan. Ada yang nak tanya? Saya nak cari siapa nak tanya tanya. Okey. Beritahu nama daripada mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukmin. Jadi saya ada satu soalan, doktor. Apakah tanda ataupun ciri-ciri orang munafik ataupun orang munafik dan orang fasik yang digambarkan dalam akhir zaman? Allah. Saya ulang sekali lagi. Apakah ciri-ciri ataupun ciri-ciri orang munafik dan fasik yang digambarkan dalam umat akhir zaman? Wallahu a'lam. Terima kasih daripada Cik Mukmin. Ustaz, teruskan jawab soalan. Nifaq dan juga fusuk adalah dua perkara yang berbeza. Fusuk, kata para ulama istilah, dia merujuk kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang secara berterusan.
Boleh jadi ia dosa kecil, boleh jadi dosa besar. Dosa kecil dilakukan berterusan, dia jadi dosa besar juga pada setengah ulama. Contohnya dalam mazhab Ibnu Umar radhiyallahu anhu, melakukan dosa kecil berterusan, dia jadi dosa besar pada pandangan setengah ulama, dan pandangan ini sangat kuat. Dia berasas daripada Allah bin Umar punya pandangan. Manakala dosa besar bila dilakukan, itu juga menyebabkan seorang jadi fasik. Tetapi munafik ini, kata Dr. Yusuf Qaradawi, yang dimasukkan dalam Quran selalu itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik yang dimasukkan dalam Quran biasanya merujuk kepada orang yang murtad, cuma zahirnya nampak macam orang beriman. Antara tanda-tanda nifaq ini bila menguasai manusia, bila lengkap padanya 4 perkara. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dalam riwayat lain oleh Ahmad, wa idza khasama fajar. Orang munafik ni ada 3 tanda ataupun 4. Bila dia berjanji, dia dusta. Bila dia bercakap, dia bohong. Bila dia beri amanah, dia khianat. Dalam hadis yang lain ditambah ciri yang keempat, bila dia berdebat, bila dia berselisih dengan orang, dia akan melampaui batas. Nifak ini kalau satu saja dilakukan, dia tidak jadi murtad. Dia cuma nifak dari sudut perbuatan. Dia tak jadi munafik. Dia tak boleh kata orang dengan sewenang-wenangnya munafik. Kerana munafik ni isu hati sebenarnya. Ya, jadi bila merujuk kepada hadis ini, Nabi telah pun menjelaskan kalau seseorang itu ada satu daripada 4 ciri itu, dia ada ciri nifak dalam diri. Ciri macam munafik tapi dia tidak munafik. Kalau sempurna keempat-empat itu pun dia tidak jadi munafik dalam arti kata dia kafir. Kerana munafik kafir ini adalah sangat bahaya. Dia memendamkan kekufuran, cuma nampak macam orang Islam. Ini orang kafir sebenarnya. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kedua-dua ni adalah satu penyakit yang berlaku pada iman, sama ada fusuk, ya, ataupun nifaq. Kalau orang yang mempunyai sifat fusuk ni dipanggil fasik. Kalau orang memiliki sifat nifaq ni dipanggil munafik ataupun munafiqah, ya, ataupun fasik ataupun juga fasiqah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ciri-ciri ni adalah melakukan dosa berkekalan, tak berhenti, memandang remeh kepada hukum agama, cakap-cakapnya sinis kepada Islam, ya, memandang ringan kepada hukum-hukum yang Allah tetapkan. Ini semua adalah ciri-ciri yang membawa seorang itu kepada dosa yang dipanggil sebagai fusuk ni tadi. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Dr. Zahazan dengan soalan tadi. Jelas dengan apa yang ceramah perdana pada malam ini. Oleh itu, majlis seterusnya mempersilakan pengerusi Surau Taman Jengkeh Mekota Ustaz Zaki mengiringi Encik Muhammad Hafiz bin Mat Ismail, Ketua Unit Pentadbiran Pembiayaan Bank Rakyat, ke pentas untuk simbolik menandatangani Dr. Zahazan menandatangani kehadiran penceramah Surau Jengkeh Mahkota. Majlis dengan ini mempersilakan. Dengan ini, Dr. Zahazan telah menandatangani kehadiran penceramah yang hadir pada bulan 3 di Surau Taman Jengkeh Mahkota, ya, bersama dengan sponsor terbesar program ceramah perdana fitnah akhir zaman ini oleh wakil daripada Bank Rakyat, iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Mat Ismail. Terima kasih daripada kami Surau Taman Jengkeh Mahkota. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kepada Dr. Zahazan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Hafiz kerana sudi bersama-sama menjayakan program kami. Dengan itu, program ini majlis pada malam ini, kutipan kita sebanyak RM6,150. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Belum habis, kalau tumbuh pohon kuini nan elok, bawalah balik, nan tak elok tinggallah sini.